kita tekankan bahawa kerajaan komited untuk mempertahankan kedaulatan negara terutamanya negeri Sabah dan tidak akan berdiam diri serta akan bertindak untuk mencabar segala tindakan yang akan diambil di mana-mana dan pada bila-bila masa saja selain tidak mengiktiraf keputusan yang diambil oleh penimbang tara tersebut. Jadi saya memohon supaya ahli-ahli yang berhormat memberikan sepenuh sokongan kepada kerajaan untuk memastikan tindakan yang diambil bagi mencabar keputusan ini ianya dapat dilaksanakan tanpa gangguan politik supaya kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Yang Berhormat Menteri Kota Belud. Silakan. Saya ingin tanya, setelah apa tindakan yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan sekarang ini, apa jaminan bahawa Mahkamah Arbitrasi ini akan selesai? Kalau YB Menteri lihat sekarang ini, semasa senatorial debate di Philippines, ya, mereka menghadapi pilihan raya, dia debate openly tentang klaim tentang Sabah ini, openly debate. Ya, jadi saya heran kenapa kita sangat takut untuk membahas perkara ini. Kenapa kita tidak hadapi perkara ini? Kita cakap kita tidak recognize. Bercakap begitu tidak akan menyelesaikan masalah. You should tell the Philippines to drop the claim over Sabah. Yang Berhormat Menteri ada di sini, KLN ada di sini. Boleh panggil, ya, boleh panggil wakil Philippines ke pejabat beliau untuk meminta supaya Philippines drop claim over Sabah ini. Tell them once and for all. Hadapi dan muktamadkan. Takkanlah orang Sabah mau tunggu sampai 1000 tahun lagi mengenai isu ini. Setiap kali pilihan raya timbul. Pada saya, kadang-kadang saya merasa apa? Minyak kami kamu mau, tapi soal keselamatan kamu tidak pula usai. Terima kasih, Ketua Belud. Sedikit tambahan Yang Berhormat Menteri. Boleh ya, Menteri? Okey, saya merujuk kepada apa yang Berhormat Menteri sebut tadi berkenaan dengan kita akan pertahankan. Saya amat berterima kasih tentang kenyataan ini. Cuma yang menjadi persoalan kepada kita Yang Berhormat Menteri, apabila saya melihat kepada surat yang pernah diberikan oleh bekas Peguam Negara, Tommy Thomas, yang mengatakan bahawa masih ada bayaran. Apa sebab persoalan di sini? Apa sebab kerajaan Malaysia membayar sejumlah 5,300 ini kepada Sultan Sulu? Sedangkan saya selaku rakyat Sabah, saya agak terkejut apabila mengetahui bahawa ada bayaran telah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sultan Sulu ini. Adakah Perjanjian Malaysia tahun 1993 apabila Cobble Commission memilih kita membuat keputusan kita ingin merdeka membentuk Malaysia, apa sebab kerajaan masih mengiktiraf tentang tuntutan pada tahun 1878 ini dan bayaran dibuat oleh Kerajaan Persekutuan? Jadi kalau kita tidak mengiktiraf tuntutan Sulu, apa sebab kerajaan Malaysia membayar 5,300 ini kepada waris Sultan Sulu? Itu yang saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, diharap agar dapat memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih, Sepangga. Sila, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, kedua Yang Berhormat yang telah pun membangkitkan isu tersebut, dan saya juga faham dan juga kita melihat bahawa perkara ini cukup serius sekali. Sebab itu saya tekankan bahawa kerajaan memberikan sepenuh komitmen kerajaan untuk memastikan supaya keadilan dapat ditegakkan. Dan sebab itu saya sekali lagi dengan rendah diri memohon supaya kita melihat bahawa di sini arbitrator, penimbang tara, bukannya mahkamah, yang mana seorang individu yang telah pun dibuktikan hilang kelayakan ataupun telah terbatal. Jadi kerajaan melaksanakan tindakan sewajarnya. Jadi kerajaan ingin menangani isu ini dengan berhati-hati. Jadi saya pohon Yang Berhormat sekalian memahami situasi yang kita sedang berhadapan dan supaya kita dapat melaksanakan apa juga yang telah kita rancangkan itu untuk mencabar keputusan ini tanpa gangguan politik supaya kedaulatan negara sentiasa terpelihara.